أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan barisan pentadbiran masjid dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur yang tidak terhenti-henti kerana kita dapat berada dalam majlis ilmu. Inilah kita terasa ada gunanya umur kita, Allah panjangkan usia kita. Ada maknanya kalau kita hadir majlis ilmu. Tak berasa rugi kita. Allah inilah satu keuntungan yang Allah berikan kita hidup di dunia. Itulah seperti mana Syekh Alawi As-Saqaf menyebut dalam buku beliau, dia kata kita jangan lupa dua perkara. Dua perkara ni jangan kita tinggal, iaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maksudnya kita mencari ilmu, kita cari peluang untuk mendapat ilmu. Walaupun kadang-kadang setengah tempat tu tak ada, pergi tempat lain mencari. Itu kerana ilmu penting. Lepas tu beramal dengan ilmu. Masya Allah pula. Kita beramal, kita akan merasa tenang. Ketenangan kita terselah dengan sebab kita mencari ilmu dan kita mengamalkannya. Itulah yang kita nak. Tak nak rajin buat amal ibadat, salat jemaah rajin sangat. Tapi belajar malah tak nak belajar lah. Kalau datang orang ada mengajar kuliah, dia duduk berzikir kat bucu dinding, Allah, tak comelnya. Sedangkan ilmu lebih besar daripada amalan sunat yang lain. Ada zengah tu bila nak mengajar, keluar lalu. Allah, sayangnya tuan-tuan. Sebab tu syukurlah kita. Tempat kita sekarang, alhamdulillah, kalau kuliah maghrib ni semua ada. Masjid-masjid surau-surau bunyilah di mana-mana. Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah. Bolehlah kita nak cari di mana-mana. Memang kita akan merasa tenang. Kita mencari dua, ilmu dan amal. Allah. Itulah tuan-tuan. Nak sibuk apa-apa sibuklah. Nak sibuk nak buat kebun pun buatlah kebun. Nak sibuk, nak berniaga pun berniaga lah tuan. Tapi jangan lupa dua perkara. Ilmu dan amal. Jangan kita sekadar amal saja, buat saja. Tapi kita juga mencari ilmu. Kerana ilmu adalah ibadat hati. Ibadat hati. Ilmu ni ibadat juga, ibadat hati. Sedangkan amal ibadat tu ibadat anggota. Anggota kita kena anggota. Maka hati ni penting. Itulah bila kita belajar, kita melakukan ibadat hati. Proses dalaman kita, hati kita. Kalau kita belajar fiqh, kita tahu. Kita hukum hakam. Kita masa rendahnya kita di hadapan hukum Allah. Kita merasa Allah, bersihnya kita kena bersih untuk kita menghadapi, untuk kita menunaikan ibadat kepada Allah. Kita belajar tasawuf pula, kita merasa Allah, kita jauhnya kuasa kita dengan Allah. Walaupun kita ada berasa megah, kadang-kadang kita rasa megah bila kita ada Tuhan bagi rezeki lebih sikit, kadang-kadang rasa megah. Tapi bila kita tengok, kita belajar tasawuf, kita belajar usuluddin, Allahu Akbar, kuasanya Allah.
tak ada pun kuasa sedikit pada kita. Tak ada. Kita ni apa? Sekadar boleh makan ubat tak boleh menyembuh penyakit. Makan ubat boleh, tak boleh nak menyembuh penyakit. Makan boleh, tak boleh nak mengenyangkan kita. Itulah kita lemah banding dengan Allah. Kita belajar tasawuf pula, Allahu Akbar. Kita ni tak ada apa, Allah segala-gala. Kita ni adalah satu laluan kita. Menuju kepada Allah. Laluan kita satu. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. So tak ada apanya kita. Di dunia ni kita akan lalu semua, kita akan lepas semua, tak ada. Tak ada. Harta kita yang ada pada kita, harta yang kita sedekah itulah yang ada pada kita. Yang kita sayang nak sedekah belum tentu. Kalau mati diwarisi oleh anak kita ataupun orang lain. Harta kita adalah bila kita sedekah itulah. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita sama-sama kita tengok, kita tasawuf satu metod yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dia panggil satu metod untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala ataupun jalan para abid. Kalau terjemah sengah tu dia terjemah dengan jalan para abid. Mana orang yang beribadat kepada Allah Taala, dia menggunakan jalan inilah untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan kita tengok ke muka surat 118 Kita tengok pelan-pelan tasawuf. Itulah kita flow masuk dalam hati kita. Itulah tasawuf. Kita tengok kita berhenti di maka sekiranya anda berkata. Kita tengok di muka surat 118. Kita tengok di paragraf ataupun di penggang kedua. Maka sekiranya anda berkata, terangkan kepada kami makna penyerahan dan hukuman dan hukumnya. Imam Ghazali berkata, kalau kita mohon kepada Imam Ghazali, cuba terangkan penyerahan, tawakal tu, kita menyerah kepada Allah tu, cuba terang. Kalau kita minta Imam Ghazali tu menerangkan, maka Imam Ghazali menerangkan, maka ketahuilah di bawah tu, sesungguhnya di sini ada dua fasal yang dengan kedua-duanya akan menjadi jelasnya keterangan percakapan mengenai soalan anda. Jadi di sini perbincangan berkisar tentang dua perkara, kata Imam Ghazali. Pertama, tempat penyerahan dan hukumnya. Tempat penyerahan. Yang kedua, maknanya, ta'rifnya dan lawannya. Makna penyerahan, definisinya dan lawannya. Lawannya. Lawan kepada penyerahan atau takwa kepada Allah Ta'ala. Baik, Imam Ghazali membincang, katanya, adapun tempat penyerahan, maka hendaklah anda terlebih dahulu mengetahui tentang kehendak-kehendak atau kemahuan hati. Bahawa kehendak-kehendak itu ada 3. Jadi sebelum Imam Ghazali nak bincang tentang penyerahan lebih jauh, Imam Ghazali cuba meng-highlightkan kepada kita 3 perkara soal kehendak. Soal kehendak. Daripada kehendak itulah barulah kita boleh tengok kepada penyerahan kita kepada Allah SWT. Jadi pertama, kehendak yang anda mengetahui dengan yakin bahawa ianya kebinasaan dan kejahatan yang tidak syak sama sekali. Kebinasaannya seperti neraka, siksaan Allah dan perbuatan-perbuatan seperti kufur, bid'ah dan maksiat, maka tiada jalan menghendaki yang demikian itu. Maka pertama, kata Imam Ghazali, kehendak pertama, hati kita bersakutan dengan kehendak ni pertama,
Kehendak yang anda mengetahui dengan yakin. Kehendak yang kita tahu bahawa kita yakin benda tu memang 100% dia binasakan kita. 100% dia akan membinasakan kita. Seperti mana kejahatan, seperti mana neraka. Neraka memang neraka. Memang neraka. Allah nak menyeksakan kepada orang yang zalim kepada dirinya di dunia ni, ataupun orang yang menzalimi kepada orang lain, maka neraka lah yang akan menyeksa kita. Dan inilah yang kita fikir, yang inilah selepas mati ni ada satu kehidupan, dan di sanalah adanya neraka, adanya syurga. Maka neraka ni lah yang akan menyeksa kita, menyeksa dengan semaksimum siksaan Allah Ta'ala tu. Memanglah kerana Allah tak nak balas, maka neraka. Maka neraka tu memang bila sebut neraka dia akan menyeksa. Dia akan menyeksa. Maka inilah yang kita fikir, Allah bagaimana kita di akhirat besok. Bagaimananya nasib kita. Kalau kita tak fikir Allah, kalau kita tak fikir ada hidup lagi lepas mati, ada neraka lagi lepas mati, sebab kita menipu orang cepat kaya. Ataupun kita hidup di Amerika, kita ikut hawa nafsu, segala-galanya nafsu nak apa ikut je. Tapi kita fikir lepas mati tu ada neraka tu. Itu yang kita fikir. Kalau kita tak fikir tu, tak. Itulah kerana hidup kita lepas mati itulah. Lepas mati itulah neraka ada. Dan perbuatan-perbuatan seperti kufur. Dan perbuatan kufur, memang perbuatan kufur ni tak ada baik kepada kita. Dia tak ada baik. Dia akan menjadikan kita masuk neraka. Dan bid'ah dan maksiat. Maksiat ni asal daripada kalimah Arab. Asi mana neraka. Sebab tu bila maksiat ni dijadikan bahasa ni dimelayukan. Asal daripada maksiat. Mana deraka. Maksiat ni deraka kepada Allah. Mana orang yang buat maksiat, dia deraka kepada Allah. Itulah makna orang melakukan kejahatan. Maka tiada jalan menghendaki yang demikian itu. Ini juga. Ada setengah orang dia pilih jalan ni. Kehendak dia nak. Dia pilih jalan ni. Nak buat macam mana? Seperti mana kita pernah dengar dalam khutbah. Khatib baca gana, "May yahdihillah fala mudhillalah." Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tak akan sesat. Powernya hidayah Allah. Siapa diberi hidayah oleh Allah tak sesat. Tak sesat. Tak ada siapa nak bagi sesat. Tak ada autoriti mana nak buat bagi dia sesat. Mana kekuasaan mana nak bagi dia sesat. Tak sesat kalau Allah bagi hidayah. Allah inilah hebat. Power betul hidayah Allah. Waktu siapa mendapat hidayah Allah, Allah memang power. Tak sesat dah. May yahdihillah fala mudhillalah. Tak ada siapa nak sesat, tak sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inilah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada kuasa mana nak kembali kepada hidayah. Tak ada. Inilah hebat. Kalau Allah menyesatkan, habis tak ada. Tak ada siapa nak bagi hidayah. Tak ada siapa nak guide kepada jalan benar. Tak ada bila Allah tak bagi hidayah. Bila Allah menyesat, habis. Tak ada. Allah ni kita takut. Bila Allah menyesat, tak ada autoriti mana nak kembali semula kepada jalan sebenarnya. Tak. Ke pangkal jalan. Tak ada. Inilah yang setengah orang dia pilih jalan ni.
jalan yang binasa ni. Allah. Inilah rugi sekali. Nah. Ini pertama kata Imam Ghazali. Kedua, kehendak yang anda mengetahui dengan pasti bahawa ianya baik seperti syurga. Yang kedua ni kehendak yang kita nak benda ni baik, memang baik seperti syurga. Syurga Allah. Bila kita tengok tentang syurga, tuan-tuan, Allah, syurga masya-Allah. Nah. Allah memang sediakan untuk orang yang berjaya dengan ujian Allah di dunia. Mereka sabar dengan ujian Allah di dunia. Nah, Allah bagi syurga. Allah. Nak makan apa? Rasa nak makan, dibawa mari dah. Nah, rasa tak ada kena self service. Tak kena ambil pinggan, ambil sudu, tak ada. Rasa nak makan apa dibawa. Allahu Akbar. Rasa nak apa? Hendak. Rasa kuala apa ada? Hendak. Boleh Allah bawa. Rasa nak ya bawa. Allah. Itulah dunia syurga Allah. Di lantai syurga ataupun di bumi syurga. Di bahagian bawah syurga. Daripada kasturi, bau wangi. Allah. Ini memang ini kemuncak kebahagiaan. Tapi semua ni dah kemuncak kebahagiaan dah. Syurga tu masya-Allah. Berbagai-bagai kenikmatan, tapi bila kita dapat melihat Allah, Allahu Akbar. Bila kita dapat melihat Allah, kita lupa segala nikmat-nikmat ni. Mana melihat Allah ni, Allah nikmat melihat Allah ni. Nah. Dapat menatap wajah Allah, dapat tengok muka Allah. Di akhirat besok tu terlupa syurga. Kelazatan syurga yang sedap tu tak lupa. Kena tengok kepada Allah. Allah. Inilah tuan-tuan. Patutlah kehendak setengah orang tu dia nak kepada syurga. Dia nak kepada iman, keimanan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seumpama itu. Maka bagi anda mesti mengkehendakinya dengan pasti. Tiada tempat penyerahan pada kehendak jenis kedua ini. Kerana tiada berbahaya padanya dan tidak syak lagi bahawa ianya kebajikan dan kebaikan. Jadi yang kedua ni, dia tak ada bahaya. Dia tak ada bahaya yang kedua ni, maknanya syurga tak ada. Allah boleh masuk syurga habis. Tak. Kadang-kadang kita rasa kalau boleh shortcut, kalau boleh shortcut, boleh pergi ke syurga lalu. Tak nak lalu akhirat. Tak nak lalu timbang amalan di akhirat. Tak nak ke ada shortcut, kalau boleh pergi shortcut. Tak ada. Allah, kita kena lalu semua tu. Dan bila boleh duduk dalam syurga, Allah, tak ada risau. Mati tak ada. Sabar tak ada dalam syurga. Tak ada kena sabar. Kita pergi tabung haji, nak sabar. Bari. Kadang-kadang duk tunggu lama, duk tunggu giliran kita. Sabar. Syurga tak ada sabar. Allah tak ada. Tak ada. Allahu Akbar. Nak apa ambil lah oleh syurga. Allah itulah. Dan ketiga, suatu kehendak. Sedangkan anda tidak mengetahui dengan yakin sama ada ianya mempunyai kebaikan atau kebinasaan kepada anda. Yang demikian itulah seumpama ibadat sunat dan perkara yang harus bukan wajib, yang kemungkinan menjadi rusak disebabkan riya dan tidak ikhlas. Jadi yang ketiga inilah Imam Ghazali nak cikakan bahawa kita nak minta serah kepada Allah ni bila keadaan benda tu pertarungan antara baik dan tak baik. Pertarungan baik dengan tak baik ada kat situ. Tu bahawa kita menyerah kepada Allah. Nah, bagaimana ada baik dengan tak baik? Nah, bagaimana misal contoh misalnya, ada orang cerita, orang kata jangan pergi cik, saya tengok seekor pok belang harimau di
dalam hutan tu, jangan pergi cik, jangan pergi. Saya tengok dah memang ada harimau. Nak. Tapi orang ni nak pergi kerana dia terpaksa. Tak? Kerana dia terpaksa pergi menoreh di sana. Tak? Kalau dia tak menoreh, anak dia tak boleh sekolah, tak ada duit. Awal-awal tahun pula. Tak? Tak apalah, saya serah kepada Allah. Ini mana ada, dia panggil, ada risiko dengan kebaikan, dengan tidak baik, ada sekali. Itulah penyerahan kita kepada Allah. Kita serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Allah. Serahlah kepada Allah. Kita tengok bila orang nak pergi askar, biasa askar kita lah, askar tentera kita nak pergi di Palestin ataupun askar kita yang ikut tentera PBB dihantar ke Morocco, Maghribi dihantar. Dan keadaan memang dia akan berperang dengan Polisario, dia panggil, satu jabat, satu kumpulan yang duduk di padang pasir. Dia nak menjadikan sebuah negara di padang pasir. Dia panggil Jabhah Sahrawiyah Demokratiyah. Tengok dekat dengan Mauritania, Morocco, Algeria, dia duduk situ, tengah-tengah tu. Jadi ada tentera kita, orang kita dia ikut tentera PBB, dihantar ke sana. Jadi bila nak pergi ke sana, menangis dia, ada bertemu dengan isteri dia, Allah. Takut di sana kan, takut. Pokok kayu pun tak ada, padang pasir je di sana. Lagi menembak di sana. Allah bagaimananya nak berpeluh dengan isteri, menangisnya. Serahlah kepada Allah. Tak apalah, kita serah kepada Allah. Inilah penyerahan kita tu. Kekuatan serah kepada Allah kita tu. Ni kita nak. Serah kepada Allah. Allah, tak apalah, saya serahlah kepada Allah. Apa nak jadi, serahlah kepada Allah. Ni kekuatan kita ni, kita inilah, serahlah kepada Allah. Maka inilah tempat penyerahan kepada Allah. Ni kata Imam Ghazali. Inilah tempat kita nak menyerah kepada Allah. Maka anda tidak boleh mengkehendakinya dengan pasti. Bahkan dengan ada pengecualian dan syarat kebajikan dan kebaikan, barulah anda mengkehendakinya. Maka sekiranya anda kaitkan kehendak anda dengan pengecualian ada kebaikan, maka dia adalah penyerahan kepada Allah. Dan sekiranya anda mengkehendakinya tanpa pengecualian, maka dia adalah sifat tamak alubo yang dicela lagi tegah dipadanya. Itulah kita, bila kita menyerah kepada Allah, dan bila ada kecualian, kita menyerah kepada Allah, maka itulah dinamakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ada orang nak bagi rasuah kepada kita. Katakanlah kita jadi menteri, tiba-tiba ada orang bawa 5 juta. 5 juta. Kita selama ni tak pernah. 10,000 pun tak. Tiba-tiba 5 juta. Di situlah sifat tamak haluba tu mari dah. Sifat tamak haluba. Tapi kalau kita fikir, takut, ini Allah, kalau saya ambil, padahlah saya, Allah akan menyeksa saya. Itu dia ada pengecualian di situ. Kalau kita ada pengecualian di situ, itulah makna kita bergantung dengan Allah. Tapi kalau kita tak fikir situ, nampak 5,000, 5,000 pula, 5 juta. Itu dia panggil halubo yang dicela. Kita tak takut dah. Masa itulah kita jadi buta. Jadi buta. 5 juta ni. Ni kita duk bercakap, saya ni duk bercakap ni 5 juta tak ada sini. Kalau ada sini, apa saya jadi?
Apa saya jadi? Dan itu nak ceritanya halu botomok kita tu. Itulah sebenarnya yang kita takut. Tapi kalau kita ada perasaan pengecualian, Allah, takut saya, Allah ni, Allah, minta maaf lah, ni 5 juta, 10 sen pun Allah saya tak nak. Dan itu makna kita sudah menyerah kita kepada Allah. Makna kita, hati kita dah bergantung dengan Allah. Kalau begitu kesimpulannya, kata Imam Ghazali, tempat penyerahan itu ialah setiap kehendak yang kemungkinan mengandungi bahaya dan anda pula tidak yakin ianya menjadi kebaikan kepada anda. Itu Imam Ghazali kata, kita menyerah kepada Allah ni dalam keadaan dua berlaku. Kita tak tahu benda tu baik ataupun buruk berlaku. Kita tak tahu. Kita serah kepada Allah. Itulah sebenarnya kita menyerah kepada Allah. Nah. Yalah, seperti mana kita usaha, kita kerja, tak? Bila kita kerja, tak tahulah kerja kita ni berjaya ataupun tidak. Serahlah kepada Allah. Nah. Kadang-kadang kita pernah dengar dah. Orang tanam pisang, selalu kita kalau kita duduk gini kita tak tahu, tapi kita berkawan dengan, kalau kawan dengan orang menanam pisang, tak? Dia kata, Allah, saya tanam pisang, 100 pokok. Lepas tu, lepas pada saya tanam tu, serahlah kepada Allah. Habis 100 pokok bahan di babi. Tak. Oh, babi. Allah. 100 pokok. Habis. 100 pokok tak ada. Inilah mana kita menyerah kepada Allah. Kadang-kadang Allah bagi, Allah selamat. Kadang-kadang Allah. Tapi kita dapat pahala, kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebenarnya kita menyerah kepada Allah ni benda yang bertarung antara dua. Kebaikan dan keburukan. Itu. Mari kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada umum kebanyakannya tak. Ni tuan-tuan, kebanyakan. Kalau kita menyerah kepada Allah, jadi baik benda tu, jadi baik. Masya-Allah. Allah. Banyak benda kalau kita menyerah kepada Allah. Tak apalah, serahlah kepada Allah. Ada orang kata janganlah, janganlah, apa ni, apalah nak cerita tentang apa ni ada orang setengah tu dia kata, Allah, janganlah, dia jiran tu larang, dia kata tak apalah, serahlah kepada Allah, tak apalah. Kadang-kadang benda tu jadi baik. Dengan penyerahan dia kepada Allah. Itu Masya Allah. Tengok di perenggan kedua, puan-puan, tuan-tuan tengok. Adapun makna penyerahan kita kepada Allah. Maka sesungguhnya telah berkata setengah daripada para guru kami rahimahullah. Mana Imam Ghazali, berguru Imam Ghazali. Berguru. Sebab itulah kita ni kena berguru, tuan-tuan. Tak boleh sekadar internet. Belajar dengan internet. Belajar dengan Facebook. Belajar dengan... Dia kena ada guru. Tengok Imam Ghazali. Dia akan bawa guru dia. Guru saya. Guru saya. Apa kata guru? Berkata setengah daripada para guru kami rahimahullah. Mana ramah guru Imam Ghazali ni, ramai. Sebab tu dia datang rahimahumullah. Dirahmati oleh mereka itu guru-guru oleh Allah. Ramai. Apa kata guru Imam Ghazali? Penyerahan ialah meninggalkan ikhtiar pada apa perkara yang mengandungi kemerbahayaan. Serahkannya kepada yang maha tahu memilih. Yang maha bijak mentadbirkan alam. Yang maha mengetahui tentang kebaikan makhluknya, iaitu Allah, yang tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan dia, melainkan Allah. Allahu Akbar. Kata guru Imam Ghazali, dia kata penyerahan tawakal ialah meninggalkan ikhtiar pada apa perkara yang mengandungi kemerbahayaan. Bila benda tu bahaya, dia kata
Tak, bila benda tu bahaya, kita tidak usaha lagi dah. Benda berbahaya. Tak, kita tinggal ikhtiar. Kita tinggal ikhtiar. Tapi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita bercakap bab kahwin ni, nah, kita kahwin dengan seorang anak dara. Nah, anak dara ni orang cerita tak baik. Banyak orang cerita kata tak bagus keturunannya. Nah, memang nampak bahaya. Tapi kita serah kepada Allah. Tak apalah. Saya nak kahwin dengan dia. Nak kahwin dengan anak dara ni. Tak apalah, tak apa. Saya serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Nah, yakin kita dengan Allah tu, barulah dia jadi. Nah, kita yakin dengan Allah. Dapat anak besok bagus. Anak pula hidung panjang-panjang. Hamak hidung panjang. Nah, cerdik pula, intelijen, pandai. Nah, tu kan kita menyerah kepada Allah. Nah, sebab itulah dalam keadaan yang begitulah kita menyerah kepada Allah. Dalam keadaan yang berbahaya. Nah, yang kita baca, teruk ni nanti. Nah, tapi bila kahwin, serahkannya kepada yang Maha Tahu memilih. Allah memilih kita. Kita serah kepada Allah. Allah yang memilih, Allah tahu. Yang Maha Bijak mentadbirkan alam, Maha Bijak tadbir alam. Bijak. Siapa nak tadbir alam seperti Allah tadbir, hoi. Kita tengok waktu berikai pun padan ada. Pokok kecil, buah, besar. Buah terbikai. Tadbir bagaimana Allah mentadbir. Daripada pokok macam akar. Ini tempat kita ni pun kita nampak besar. Buah terbikai. Kalau kita tengok dia arak, nak bawa tak boleh seorang besar. Besar buah terbikai dia. Pokok, ada besar royan ni ya pokok. Allah, pentadbiran Allah. Nak tengok dah. Besar daripada mana buah tu besar. Kalau kita pergi di Sudan, ada satu jenis buah syammam. Syammam ni bau. 1 kilo tu bau dah. Dia biasa buah ni keluar musim panas. Musim panas, dia akan keluarlah buah ni. Buah ni memang timun susu lah tempat kita. Timun susu tempat kita ni dia tak bau. Dia putih biasa gitu ya, manis. Manis pun tak manis sangat. Warna dia ala putih. Di sana, warna jadi oranye. Jadi oranye, warna oranye. Manis. Kita belah tu Allah. Isinya lembut. Bau. Kalau kita sorok dalam itu pun bau. Orang apa? Itu nama syammam. Nama pun syammam. Syam ni bau. Memang Allah. Pentadbiran Allah. Tuhanlah. Itulah. Patutlah kita menyerah kepada Allah. Apalah, saya serahlah kepada Allah. Kita yakin Allah. Masalahnya kita tak yakin. Nak serah macam mana, hai? Nak serah boleh kan ni, hai? Tak yakin kita, tak yakin. Kita yakin kepada Allah yang Maha mengetahui tentang kebaikan makhluknya, iaitu Allah yang tiada Tuhan yang sebenar melainkan Dia. Allah, itulah. Bila kita menyerah kepada Allah, Allah mengetahui segala-galanya. Allah. Dan ungkapan kata Syekh Muhammad As-Sijzi, Abu Muhammad As-Sijzi rahimahullah, tentang penyerahan. Ialah meninggalkan ikhtiar kamu terhadap perkara bahaya. Serahkannya kepada Allah yang Maha Tahu memilih, supaya Ia memilih untuk anda apa yang lebih baik untuk anda. Mana kita tak ada ikhtiar lagi pada perkara yang keburukan, tapi kita serah kepada Allah untuk memilih untuk anda, untuk kita.
Apalah saya ni nak hantar anak saya belajar agama je lah. Jangan. Anak dapat 5A, biarlah belajar doktor. Anak. Jangan. Tuan, jangan. Tak apalah saya minat agama, tak apalah. Saya serahlah kepada Allah. Agama masa depan kan sejauh mana baik-baik doktor. Hospital. Tak apalah saya serahlah kepada Allah. Tak apalah saya nak bagi dia. Bagi agama. Kita serah supaya Allah memilih yang terbaik. Rupanya satu hari Allah memilih dia belajar syariah. Akhirnya jadi qadi. Tengok, kita menyerah kepada Allah. Kita yakin kepada Allah di sini. Dan telah berkata Syekh Abu Umar rahimahullah. Syekh Abu Umar, semua ni guru Imam Ghazali ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah. Tak betul orang belajar dengan seorang guru ni. Guru banyak, seorang je. Tak dengar, tak ikut, guru lain mengajar. Tak dengar, awak tak tahu. Guru mengajar pun duk baca Quran. Duk setuju dengan guru seorang. Tak boleh tuan-tuan. Kita dengar semua guru kita. Tengok Imam Ghazali, berapa guru ni. Belajar dengan guru tu. Selama mana majlis agama tak fatwa kata dia sesat, mengajilah. Mengaji, belajar. Kecuali kalau fatwa kata dia sesat, keluar daripada ajaran yang sebenar, tu lain dah cerita. Selagi mana mufti tak fatwa kata sesat, mengajilah. Perlu kita belajar kepada banyak guru. Keberkatan guru tak sama. Ada setengah guru ni dia solat tahajud malam rajin. Ada setengah guru ni dia banyak dermawan, berkat kat situ. Ada setengah guru ni dia sangat jaga amalan-amalan sunat. Ada setengah guru ni sangat cermat mencari ilmu. Cara cari dia, menuntut ilmu dia cara. Keberkatan masing-masing tak sama. Dia tak duduk di atas seorang guru. Dia duduk. Maka sebab itulah kita kena banyak cari guru. Cari guru tu, cari guru ni. Jangan nak kita dengan seorang guru. Tak cukup. Kalau di Terengganu dulu, seorang minat dengan ayah peng. Minat pegang ayah peng. Ada. Masya-Allah. Cukup. Jangan kita ta'assub, tapi kita open, kita terbuka jiwa kita, biar open minded. Kita belajar banyaknya keberkatan yang kita dapat. Baik. Dan telah berkata Syekh Abu Umar rahimahullah, Imam Ghazali juga berkata, penyerahan ialah meninggalkan perasaan tamak halubah. Tamak ialah kehendak atau kemahuan pada sesuatu yang bahaya secara pasti tanpa pengecualian atau syarat. Ni tamak ni dia tak ada pengecualian dah. Dia tak ingat kepada Allah. Dia tamak sungguh. Dia nak sungguh. Tamak sungguh. Kalau kebun tu lakas setara, ambil hak orang lagi, ambil lagi tamak. Tengok tuang tak tahu hak siapa. Masuk tiang. Tomok masuk tiang sebelah sana. Allahu Akbar. Tomok, kerana tomok ni tak cukup. Padahal banyak ekar dah tu, 10 ekar dah. Tak cukup lagi, nak lagi. Ini tomok. Tak ada fikir Allah. Tak sandar juga dengan Allah. Takut Allah, takutnya mati besok orang ambil harta orang ni. Bila mati besok tanah akan himpit, tanah kubur akan himpit sampai selisih tulang rusuk. Allah takut. Sifat tamak dia tak ada kat situ dah. Kadang-kadang anak saudara dia, anak yatim, tak kira. Anak yatim dia kecil lagi. Ambil hak anak yatim. Tak cukup. Ni sifat tamak. Allah, bahaya sungguh. Ini dia panggil tamak halubah ni. Tamak halubah. Tamak halubah. Tamak ialah kehendak atau kemahuan kepada sesuatu yang bahaya secara pasti.
Bahaya memang. Nah, kalau terima 5 juta, bahaya memang. SPRM akan. Nah, memang bahaya. Kita tahu depan ni bahaya. Tapi nak juga tomak ni. Allah Akbar. Akhirnya habis. Nah, tak dapat menikmati. Sebab itulah kita kena ingat kepada Allah. Allah, kita ni Allah. Ingat. Nah. Biasa nafsu kita berharta ni tak kenyang, tuan-tuan. Tak cukup berharta ni, memang tak cukup. Kadang-kadang rumah sewa ada 9 biji. Rumah sewa ada 9 buah. Nak tambah lagi menjadi 10. Dapat 10. Nak tambah lagi jadi 11. Begitulah. Tomok kita dengan harta ni tak boleh. Tomok. Maka inilah dia panggil halubah tomok. Dengan kita tak menyandar kepada Allah. Kita sandar kepada Allah. Allah. Kita ni harta banyak-banyak pun tak boleh nak bawa ke sana. Kadang-kadang kita himpun untuk kita tinggal aja. Bukan apa dak himpun, lepas tu mati tinggal. Tak ada. Kalau kita ingat begitu, tomok tak akan berlaku. Itulah tomok kita. Maka inilah ungkapan-ungkapan kata para guru-guru tentang makna penyerahan diri kepada Allah itu. Inilah kata Imam Ghazali guru-guru dia. Guru beliau yang cerita tentang penyerahan ataupun tawakal kepada Allah. Dan yang kami akan katakan kepada anda, ini Imam Ghazali nak cerita sendiri. Dia kata apa? Ini biasalah dalam penerangan. Dalam kita buat tesis PhD pun macam inilah gayanya. Kita cerita pendapat orang dulu, cerita pendapat orang, barulah olah dengan pendapat kita. Inilah Imam Ghazali. Dan yang kami akan katakan kepada anda, ni yang kami nak cerita, kata Imam Ghazali. Ni yang kami nak cerita, bahawa penyerahan itu ialah berkehendak supaya Allah memeliharakan perkara yang mendatangkan kebaikan ke atas anda. Pada perkara yang ada merasakan tidak aman dari bahaya. Makna setiap benda yang kita merasa benda tu bahaya, kita minta supaya Allah datangkan kebaikan pada benda yang kita takut tu. Tu. Lawan penyerahan ialah tamak. Dan tamak itu secara ringkasnya berlaku atas 2 wajah. Mana itulah kata Imam Ghazali, secara ringkasnya ialah kita minta amankan, kita minta Allah memberi kebaikan daripada benda yang keburukan. Tapi Allah bagi kebaikan. Seperti mana contoh? Contoh kita fikir, anak kita ni belajar pandai ni, 5A. Pandai sangat anak kita ni. Banyak orang bagi nasihat, belajarlah doktor, ambillah biar jadi farmasis ataupun jadi dentis dan sebagainya. Tak payahlah belajar agama, biar orang lain, biar orang pondok belajar agama. Agama boleh belajar kat masjid je, tak masalah. Kita kata tak apalah. Anak saya ni saya nak belajar agama. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dengan dia belajar agama. Bila anak kita belajar agama, rupa-rupanya Allah bagi kebaikan. Itulah kita mohon supaya Allah bagi kebaikan. Itulah penyerahan kita kepada Allah. Allah bagi satu hari, boleh jadi, Masya Allah, boleh jadi ustaz di hospital. Pernah dengar ke ustaz di hospital? Di Taiping dia ada ustaz khah di hospital, ustaz hospital. Maka gaji Kementerian Kesihatan Malaysia berpencen kenaikan gaji. Dia panggil ustaz hospital. Tugas dia ialah, banyak kadang-kadang orang masuk hospital ni tak solat. Tak solat. Sakit sikit je tak solat dah. So tugas ustaz ni lah beri penerangan, cerita tentang tayamum, cerita tentang bagaimana. Inilah ustaz hospital. Dan inilah tuan-tuan, banyak sebenarnya. Itulah kita mengharap benda yang
Tidak baik kita mengharap kebaikan. Itulah mana kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang Allah beri kepada kita. Dan tuan-tuan, Imam Ghazali menyambung lagi. Lawan penyerahan ialah tamak. Dan tamak itu secara ringkasnya berlaku atas dua perkara. Lawan daripada penyerahan ini adalah tamak. Dan tamak berlaku di atas dua perkara. Tamak akan berlaku sebab dua perkara tamak. Nah, tamak kita ni, kenapa nak sangat ni, tamak sangat ni? Nah, tamak lah, kereta dah besar, dah beli besar lagi. Allah, tamak sangat ni, kenapa ni tamak ni? Nah. Kalau solat Zuhur 4 rakaat lepas tu tak ada dah nak solat sunat dah, tak ada tamak kau tu, minta tamak ulai. Tak ada. Kata belum asar nak buat sunat adik minta buat dah, solat asar ke solat. Tak ada nak tamak. Tak ada, tapi tanah nak tamak. Nah, kerana dua perkara. Nah, pertama, dalam pengertian pengharapan, anda menghendaki sesuatu yang tiada bahayanya, atau anda menghendaki sesuatu yang kemungkinan menempuh bahaya, tetapi dengan pengecualian mengharapkan pada Allah tidak membahayakan. Dan dengan pengertian harapan itu adalah terpuji, tidak tercela. Sebagaimana Allah Ta'ala, ni seperti mana kita letak pengecualian itu kepada Allah. Ni dia panggil terpuji. Seperti hal luba tadi, kita luba, kita tamak. Tamak kita. Nah, tamaknya, biasanya orang ni kalau kita tak kira, tak balas mana. Tapi kalau kita dah kira dah, kita dah kira, rasa hak duk di orang pun rasa nak pergi minta hutang lah. Hak bagi ke anak pun nak minta balik lah. Gitu. Bila kita dah kira. Kalau kita tak kira, biar itu tak apa. Dia tamak, masih pak tamak. Tamak. Hak bagi ke mak pun nak balik mak. Mak bagi separuh tak apa dah. Mak tak payah bagi 1 juta, tak apa, mak bagi separuh ya, 0,5 juta pun tak apa dah mak. Tamak bukan main. Tapi kalau kita pengecualian, seperti mana saya katakan contoh tadilah, orang nak suap kita 5 juta, kita pun Allah, Masya Allah, tak nak, takut saya kepada Allah. Ni dia panggil halubo terpuji. Mana terpuji kalau macam ni. Dan Imam Ghazali bawa contoh tentang Nabi Ibrahim AS. Mungkin kita nanti setakat ni dahulu tuan-tuan. InsyaAllah lain kali kita sambung tentang bagaimanakah tamak Nabi Ibrahim AS daripada Allah Ta'ala. Tamak supaya mengapu dosa. Tamak Nabi Ibrahim AS. Itu sekat itulah tuan-tuan malam ni. Jadi kita akhiri sama-samalah, kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma rabbana atina hasanatan wa qina adzaban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wa sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin.